ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم تقبل منا أعمالنا وارزقنا الإخلاص في العمل آمين ثم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucap syukur pada Allah masih dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang melimpah ruah, diberikan keizinan dipilih untuk hadir ke rumah Allah dan duduk dalam majlis ilmu yang didoakan oleh para malaikatnya keampunan kepada seluruh ahli majlis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka, amin ya rabbal alamin. So apa dah? 23 sunnah hai'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah, sunat hai'ah yang telah lalu kita dah sebut tentang sunat ab'ad, kemudian kita masuk pada bab sunat hai'ah. Dalam semayang ada perkara sunat, dan perkara sunat dalam semayang terbagi pada dua, ab'ad dan juga hai'ah. Sunat ab'ad, sunat yang kalau kita tinggal, sunat diganti dengan sujud sahwi. Adapun sunat hai'ah yang tiada dijabarkan, yakni tiada ditampalkan dengan sujud sahwi, amat banyak. Setengahnya hendaklah diangkat dua tangannya serta permulaan takbir ihramnya ataupun takbir tahrimnya, berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan hujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang di atas, dan dua ibu tangannya dengan cuping telinganya, kemudian diturunkan keduanya ditaruh di bawah dadanya dan digenggam tapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Kesudahan hantanya dengan kesudahan takbirnya bersama-sama atas yang dimuhtamad pada syarah muhazzab dan syarah wasit. Yang pertama sunat hai'ah, akad tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram wajib. Wajib yang mana? Allahu Akbar, hak sebut. Tapi bila akad tangan, itu sunat hai'ah. Akad boleh pahala suku, pahala sunat. Dan ingat sekarang akad tangan sah sembahyang. Maka akad tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, hak sebut ni wajib, rukun qauli. Hak akad ni sunat, dia panggil sunat hai'ah. Maka lagu mana cara diajar oleh para alim ulama? Diangkat dua tangan serta permulaan takbir tahrimnya Allah akbar, Allahu Akbar, berbetulan tapak tangannya dengan bahunya, hujung anak jarinya dengan cuping telinga yang di atas, dan dua ibu tangannya dengan cuping telinganya. Begini. Ni duduk bawah telinga, ni berbetulan dengan cuping telinga. Allahu Akbar. Cara pada itu. Ada orang Allah ni. Allah. Macam-macam jenis. Jadi tuan-tuan yang paling tepat sebagaimana disebut oleh tuan pengarang. Sebab apa kita ulur tapak tangan ke depan? Ini tanda taslim, surrender. Rupanya sembahyang aja dulu pada polis lagi. Polis kata jangan bergerak, akad tangan. Betul tak? Ke polis kata jangan bergerak, kami polis, kat kaki. Allah. Dia suruh akad tangan. Maka lagu mana orang yang surrender kat tangan? Rupanya sembahyang lama dah aja.
Ini tanda surrender, taslim. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada kamu, wahai Allah. Itu simbolik daripada kita angkat tangan, menunjukkan tapak tangan ke hadapan, ujung jari diletak di bertulang dengan cuping di atas, dan ibu jari dengan cuping di bawah. Kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dadanya dan digenggam tapak tangan kanan pada pergelangan kiri. Allah, tok bawah dada, atas pusat. Kiri atas ke kanan atas? Kanan atas. Sebagaimana yang kita buat selama ini. Dengan kesudahan takbirnya bersama-sama atas yang dimuktamad oleh Syarah Muazzab, karangan Al-Imam An-Nawawi, dan Syarah Wasiyyid. Habis. Jadi sunat hai'ah yang pertama, angkat tangan masa takbir dan menghantar tangan ke perut, atas pusat, bawah dada. Itu sunat hai'ah. Kita pun tengok orang takbir Allahu Akbar, tangan di dekat, tangan tok di perut, sembahyangnya sah. Kerana akad tangan itu sunat hai'ah. Tapi jangan pula bila tahu sunat dah buat. Bila tahu sunat lah, patut lagi kena buat, kerana pahala suku. Patutnya Allah beri pahala sekali selalu, tapi rahmatnya Tuhan diberi suku pahala kita ucap takbir, dan suku pahala akad tangan, diberi pahala sunat hai'ah. Habis. Dan kenapa beza hai'ah dengan ab'ad? Saya sebut dah tadi, ab'ad kalau tinggal sunat ganti sujud sahwi. Hai'ah kalau tinggal dak sunat ganti sujud sahwi. Alhamdulillah. Habis Sunat hai'ah yang kedua dan setengahnya membaca doa iftitah, kemudian daripada takbiratul ihram. Sekurang akmalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu paling kurang. Lepas angkat tangan, kita pun baca doa iftitah. Itu sunat hai'ah. Tak baca, sah sembahyang. Baca, boleh pahala. Apa panggil iftitah? Pembuka. Iftataha yaftatihu iftitahun, yang membuka. Maka takbir itu takbir membuka, takbiratul doa iftitah, doa membuka sembahyang, itu maknanya. Maka kita baca yang paling kurang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah pada pagi dan malam, petang dan malam, pagi dan malam, siang dan malam, semua boleh. Dan yang akmalnya, iaitu yang paling sempurna, tambah lagi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maknanya, aku menghadap mukaku ya Allah, wajjahtu wajhiya, aku menghadap wajahku, lilladzi fataras samawati wal ard, kepadamu ya Allah yang buat langit dan bumi. Hanifan muslimah, dengan keadaan lurus beragama Islam. Hanif itu agama Nabi Ibrahim. Islam agama Nabi Muhammad lain mustahil, tak sama, nama lain, agama sama. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami utuhkan setiap umat rasul. Setiap rasul tu nama lain, umat lain, tugas sama. An i'budullah, ajak orang balik sembah, abdi diri pada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Adapun Nabi Ibrahim sama, Nabi Muhammad sama juga. Dah tu agama Nabi Ibrahim Hanif, nama lain, dia sama kan. Ada orang panggil kuih onde-onde, ada orang panggil kuih pecah-pecah, sama barang sama, benda yang berbeza al-ismu.
Ada pun barang musamma sama. Maka kita ambil hak mana? Al-ibratu bil musammayat la bil asma. Kita ambil nama, apa nama barang, bukan nama. Jadi tuan-tuan sekalian, Hanif itu agama Nabi Ibrahim. Hanifan muslimah, lurus dan tegak beragama Islam. Wa ma ana minal musyrikin, dan kami dan aku bukanlah orang-orang yang syirik. Sini kena hati-hati. Ada orang yang baca wa ana minal musyrikin balik awal tu. Dan akulah orang syirik, mengaku syirik depan Tuhan. Syirik dosa Allah Ta'ala ada apa? Dan tidak syirik inilah nunggu besar kita dengan Tuhan. Tak. Kita semua ada dosa. Nak hari dosa mata tengok awet, dosa telinga dengar maksiat, dengar bawang. Bawang boleh cakap bukan? Makcik bawang. Mana? Dengar ngopak orang tu telinga. Dosa telinga. Dosa mulut dia tukang ngopak. Dosa kaki buat pergi tempat maksiat. Dosa tangan guna untuk maksiat. Banyaknya dosa, ya Allah. Kami mengaku. Sebab tu dia ajar dalam Sayyidul Istighfar, mengaku wa abu'u bi zambi. Kami mengaku banyak dosa. Tapi saya nunggu kita. Ya Allah, aku banyak dosa, tapi saya aku dah ajin buat, ya Allah, syirik padamu. Tu mahal. Kita semua ada dosa ke? Saja aku tak pernah buat padamu, ya Allah. Aku tak pernah syirik padamu, tak pernah sembah Tuhan lain. Aku sembah padamu, tapi kerana aku hamba lemah, banyak jatuh dalam dosa. Taubat jatuh pula, taubat jatuh pula, tapi saya aku tak pernah buat syirik pada Allah. Waktu kita sebut wa ma ana minal musyrikin. Dan orang yang tak syirik pada Tuhan, insya-Allah dia akan masuk syurga. Katalah timbang dosa banyak lebih pahala, tepat di dalam neraka, tapi bila tak syirik dia akan masuk juga syurga. Lah sekali. Dibakar dalam neraka, dia habiskan dulu dosanya, tuan-tuan sekalian, akhir sekali masuk juga dalam syurga. Dan kalau gitu bagi hasrat, tak payah sembahyang. Tak. Kita Islam cuma tak sembahyang. Dia tu tak apa masuk neraka, lagi masuk syurga kau. Dia ingat 2 hari pun. Saya sebut tu nak beritahu besarnya tak syirik masuk syurga juga akhir. Bukan nak suruh masuk neraka. 1 hari neraka al-fasanah 1000 tahun dunia. 1 hari neraka 1000 tahun dunia. 1000 tahun pula duduklah keadaan panas. 70 kali ganda api paling panas atas dunia. Telinga diganggu bising dalam neraka. Hidung diganggu bau busuk kemaluan orang berzina. Seksa tuan-tuan. Dah lah 1000 tahun seksa pula. Dia masa tuan-tuan 12 jam suka, 12 jam sedih, dah lama. Betul tak? 12 jam suka rasa sekejap. 12 jam sedih rasa lama. 12 jam duduk tepi orang kita kasih sekejap. 12 jam merindu, lama. Betul tak? Malah nak nyanyi lagu orang sedang merindu, tuan-tuan sekalian, lama dia kata. Jadi tuan-tuan sekalian, 13 jam bulan biasa rasa laju, 13 jam bulan puasa rasa lama. Padahal sama je. Kenapa? Senang dan susah. Maghrib bulan biasa, dia marah tu bila bang buluk. Tadi bandah asar. Tu bila kata ni maghrib, tadi asar. Udah Ramadan tu bila lambat seminit dia marah. Kenapa aku nak makan lapar perut? Kenapa tuan-tuan? Barang sama, rasa lain. Kerana Allah Ta'ala buat begitu. Maka dah lah 1000 tahun dalam neraka. Seksa pula lebih-lebih lagi kita berasa lama. Maka jangan kata tak apa buat jahat lagi masuk syurga kau. Jangan. Kita nak masuk syurga terus. Cuma sini saya nak sebut orang yang tidak syirik, walaupun dia buat dosa, dia rendang dalam neraka, kerana dia tak syirik tetap masuk syurga. Orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Boleh? Habis. Inna salati. Ni yang kita panggil janji dengan Allah tiap-tiap hari. Dulu duduk dalam tulang sulbi Nabi Adam, janji dah. Tubai atas dunia, nanak hari janji. Tu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku,
hidupku, matiku bagi Allah jua yang mentadbir alam ini. Mana apa? Semayangku, ibadatku, hidupku, matiku untukmu ya Allah. Sini kata Syekh Daud Fatani, Allah jawab. Kalau kita sebut betul macam luar semayang, alhamdulillah. Kalau kita sebut tu tak sama macam luar semayang, Allah jawab kazabta, mu pelawak je. Kalau Allah jawab gitu, tuan-tuan, awal-awal lagi tanda semayang kita di tolong. Faham lah semayang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tu baik tak kena yang lain. Allah Taala letak nombor 2, Allah Taala letak nombor 3. Semayang kita ditolak kerana kita berbohong dengan Allah Subhanahu wa Taala. Bohong ni bukan bohong ni kata Nabi, umatku macam-macam perangai, sejenis perangai aku nak ngaku umat, menipu manusia, Allah Ta'ala murka. Apatah lagi berjanji dengan Allah, mungkir janji. Jadi kita kena ingat, tiap-tiap hari kita berjanji dengan Allah untuk jadikan hidup kita hanya untuk Tuhan yang buat kita, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi oleh kerana manusia tak kenal Tuhan, dia cuba lari daripada perintah Allah. Ada seorang dua dalam tubik dalam surat khabar, Siti Kasing, Asiah Jalil. Allah Ta'ala baru beri kelebihan sikit, boleh jadi peguam, berasa lebih pada Tuhan dah. Orang lain berlambak lagi peguam, oleh ada taat pada Allah, baru boleh ngapal buku undang-undang, baru berasa kemah pada otak dia Allah buat. Tiba-tiba komen kritik kita tak apa, komen Nabi SAW yang sempurna di sisi Allah. Nak tahu apa dia kata, balik Facebook, cari sendiri. Nak kena surat amor lemak, balik cari. Dia tutup sekalian. Kalau tengok serung kita baca, mengkritik Nabi Muhammad SAW, suami yang tidak tu, yang tak boleh diikut, tak boleh jadikan contoh. Nabi kata dia sibuk pergi uzlah, duk berzikir lagu, tinggal bini. Ni fitnah, tak betul. Nabi suami yang memaksa isteri, yang menekan isteri, yang menzalimi isteri, tak betul. Atas dunia suami paling baik siapa dia? Nabi Muhammad. Atas dunia ayah paling baik siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik di kalangan kamu bukan kapiah. Kapiah boleh terturi. Bukan pakai jubah mahal, boleh terturi. Antaranya kata Nabi, yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling baik dengan anak dan isterinya. Agamanya lahir akhlak baik antaranya dengan anak dan isteri. Wa ana khairukum li ahli, akulah suami paling baik, aku ayah paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kenal pasal Nabi, dia pun tahmah. Ini bahaya. Tuan-tuan, jahil menyebabkan lawang. Jahil natijahnya lawang. Kata Nabi, an-nasu aduun lima jahila. Manusia dia akan lawang benda yang dia jahil. Manusia dia akan lawang benda yang dia tak tahu. Bila tak tahu, dia akan lawang. Tu perangai manusia. Bila tak kenal Nabi, lawang Nabi. Tuan-tuan, manusia ramai-ramai ni semua sifatnya lagi kenal, kau nampak kurang. Seorang je manusia yang kau kenal, kau kita nampak lebih, kau sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau tuan-tuan kau kenal, kau nampak kurang. Kita semua ni makin kenal makin rapat akan nampak kurang. Isteri kita belum nikah nampak bagus, sempurna belaka. Lepas menikah 5 tahun nampak kurang, 10 tahun kau nampak kurang, 20 tahun kau nampak kurang. Itu sifat manusia. Tak? Kita kenal ke budak tu, nak tu di mana jumpa surah. Saya jumpa natu saya tu surah dalam dia burung. Kenal sungguh nawak natu, wi nikah dengan anak. Pan nikah baru tahu kekurangannya. Belum tu nampak jamai, pan nikah baru tahu ketuk ngata. Mak pengung ketuk depan mak tu, paksa mak tu. You aku baru kenal perangai sebenar. Ni sifat kita tuan-tuan. Kau rapat,
kau nampak aku kurang. Jalan sama, baru tahu, tidur ngeruh, gegor kereta. Nampak? Dia kau kenal, nampak kurang. Seorang yang manusia atas dunia ni, kau kenal, kau nampak lebih, kau sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila dia salah faham pasal Nabi, dak erti Islam, dia pun canggah. Tuan-tuan, dua barang ni canggah jatuh kamu. Allah dan Rasul. Nabi Muhammad tu cuma saya dah ikut je. Tu lain, tu fasik. Betul dah Nabi ajar. Betul, apa dah ikut? Kau nak kuat. Tu fasik. Dia tahu betul, tak mau ikut. Fasik masih Islam. Ni Nabi dah betul tu. Tuan-tuan sekalian, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Orang taat Rasul, dia taat Allah. Mafhum mukhalafah. Orang lawan Rasul, dia lawan Allah. Mudah ya. Padahal Nabi yang ajar kasih pada isteri dan anak, dia salah faham. Ada sahabat Nabi tuan-tuan tak cara tu ke bini, kena marah dia Nabi ya. Dia salah faham tentang Islam, macam orang kita faham tentang Islam Orang Melayu kita banyak faham Islam ni ritual. Tahu ritual? Amalan tertentu, sembahyang, puasa, tahlil, malah sepu, mana? Orang kita faham tu lah Islam. Islam bukan ritual, Islam tu cara hidup. Faham? Islam ni the way of life, kata orang mana? Faham tak? Cara hidup. Faham? Cara hidup. Nak tidur mana? Nak makan mana? Nak menikah mana? Nak main mana? Nak apa lagi? Semua dia ajar. Tu Islam. Nak menikah mana? Nak cari piti mana? Lengkap Islam aja. Itulah Islam, cara hidup. Kita faham Islam, mayang, faham mayang tak ada Islam. Tu masa mayang tutup aurat, tu beza juga, tunjuk pada lutut. Masa semayang pakai telekong, padahal pakai telekong tak wajib tutup aurat ya. Siap pakai telekong, luah mayang bazar Ramadan, tunjuk rambut kuning belah biru belah. Comel ayam dia ni. Kenapa? Dia faham Islam itu ritual tertentu. Bukan. Islam itu cara hidup. Islam tak boleh pisah dari kita walau satu detik, tuan-tuan sekalian. Lah jabat ada Islam, lah tandah ada Islam, lah bilik ada Islam. Ada orang dia cakap abad Islam pada bola, dia kata cakap apa? Surah. Dia faham Islam surah. Seolah-olah Allah ada di surah. Boleh faham tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi ajar seorang sahabat Nabi, Salmanul Farisi. Dia pergi rumah seorang sahabat Nabi, dia tengok bini kawan dia ni ketewe muka, gelabeknya muka, tak bahagia, naik muka sedih. Tengok anak apa nama bersabar kali. Rupanya sahabat Nabi seorang ni dia sibuk mayang, zikir, baca Quran, mayang, zikir, mengatik, tu kerja dia. Dia anggap tu dah pahala besar semata-mata. Padahal tu dah pahala, tapi ada tanggungjawab lain. Isteri dia kata, bapa sabar. Isteri dia kata, suamiku tak pernah cara aku. Nafkah batin tak beri, zahir tak pun nak cara, anak pula tak beri belanja. Salman kata tak kena. Bini dia kata dia sibuk duk berzikir, sibuk duk apa nama, cara ibadat dia dengan Allah kami diabaikan. Tidur pun tak, kata bini dia. Salman pun tegur sahabat Nabi ni, fa inna alaika li jismika alaika haqqun wa li ahlika alaika haqqun. Mungkin ingat betul dah, dengan Allah kita ada kewajipan, tapi tubuh kita ada hak Allah suruh jaga. Betul tak? Bini kita ada hak atas kita, anak kita ada hak atas kita, jiran kita ada hak. Tuan-tuan, hak tubuh kenapa? Ngatuk kena tidur, lapar kena makan, daga kena minum, sakit makan ubat. Tu hak tubuh. Nabi marah tuan-tuan, melampau mayang pada tidur. Tu bukan ajaran Nabi, tu reka sendiri. Puasa tak mau buka, dia kata lagi lama puasa lagi besar pahala. Lagi buka kedua pagi baru buka. Tu reka puluh tok dia punya rekaat tuan-tuan. Nabi ajar maghrib buka afdal awal siap, afdal awal.
Awal tu maghrib, jangan asal buka dah. Gari maghrib bang buka. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada isteri mu ada hak, anak ada hak. Lalu dia mengadu pada Nabi, dia ingat Nabi bela dia. Nabi bela Salman. Benarlah Salman mu doktor. Jadi sebenarnya orang tak faham Islam, dia akan bersangka, berprasangka tentang agama Islam. Dan tuan-tuan, nak tengok kita tinggi mana kasih ke Nabi, nak tahu kita ni lagu mana pengetahuan kita tentang Nabi, tengoklah lagu mana kasih kita pada Nabi. Biasa-biasa, tak apa nak kasih mana, biasa-biasa kenal Nabi. Kalau orang lebih kenal, dia akan lebih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita semua ada kurang, lagi kenal, lagi nampak lemah. Seorang ni, kau kenal, kau sayang dan nampak kelebihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu ditutup doa iftitah. Begitulah yang aku disuruh oleh Allah dan aku adalah sebahagian orang-orang Islam. Kena jaga, jangan tukar. Wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Ini tukar. Wa ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin. Balik awal tu. Aku dah orang syirik, aku bukan orang Islam. Balik awal. Jadi terbalik. Jadi tuan-tuan, biar kena faham. Jadi itu makna doa iftitah. Baik, apa hukum sunat hayah? Dah ingat tarang baca doa iftitah sah sembahyang. Baik, berubah, boleh berubah dak hukum doa iftitah, boleh berubah. Ada satu ketika afdal dak baca. Afdal dak baca. Bila ketika kita masbuk, ketika kita masuk lewat, contoh, tuan-tuan mari surah, Tok Imam tengah baca surah lazim. Tok Imam mana tu? Syekh Zarifi As-Sudais. Tuan-tuan sekalian, mana tu dia tengah baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kita pun masuk Allahu Akbar. Masa tu baca Fatihah dulu. Rasa doa iftitah. Faham? Masuk semayang, tu imam tengah baca qul ya ayyuhal kafirun. Allahu Akbar. Kita pun masuk Allahu Akbar. Fatihah tu afdal. Sebab kita bukan masuk dari awal. Baca Fatihah tu. Ni pergi baca doa iftitah. Habis doa iftitah wa ana minal muslimin, imam rakaat. Dia pun rakaat cik. Dia kata masbuk tu mari lambat. Tuan-tuan sekalian, apa makna masbuk? Apa makna muwafiq? Saya ulang sekali lagi. Muwafiq, orang yang sempat berdiri dengan imam dan dapat tempoh bacaan Fatihah qada mu'tadil. Apa makna? Dia masuk Allahu Akbar, tu imam berdiri, dia pun berdiri bersama imam ni. Dia dah berdiri dengan tu imam qada Fatihah 21 saat lebih kurang. Qada bacaan yang biasa, bukan lambat, bukan laju. Yang biasa, pertengahan. Baik, kira doa iftitah berapa saat? 30. Berapa? Kira kali. Tengok duduk saja kan? Kira. Kira. 1, 2, 3. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berapa? 25. 30. Haji Mat lajuk mau dah. Berapa? 25? Tak kira. 35 kau banyak. Tak apa. 25 tak? Mana 25 lebih kurang Fatihah. Kalau dia tak baca doa iftitah dah tak Fatihah. Ini soalan ni. Kalau dia tak baca doa iftitah tadi, dia dah tak Fatihah? Dah, maka dia muwafiq.
Lepas tu dia kena baca Fatihah dulu. Kalau dia baca doa iftitah, imam rokok, dia muafiq. Apa hukum muafiq? Wajib perhabis Fatihah. Muafiq tanggung Fatihah sendiri. Yang imam tanggung Fatihah masbuk. Orang dok dang waktu 21 saat tu dia dok dang. Dia dang Allah Akbar 5 saat dia dang. Sampai Ar-Rahmanir Rahim imam rokok. Tu masbuk. Fatihah lebihnya imam tanggung. Dia masuk Allahu Akbar, dok dang bismillah imam rokok dah. Tu masbuk. Fatihah ni imam tanggung rokok tu. Tapi kalau dia dang waktu Fatihah, faham ni? Ni kena faham ni. Orang Melayu kita masbuk kenapa? Muafiq dia muafiq. Muafiq mari awal tak? Masbuk mari lambat. Oh mudah. Mari awal belum tentu muafiq dah kalau dia tak masuk dah sembahyang ni. Mari lewat belum tentu masbuk. Kalau dia masuk lewat pun imam macam panjang, dia dang waktu Fatihah. Muafiq. Jadi kita pun pergi baca doa iftitah. Wa ana minal muslimin. Imam pun rokok. Tak salah sikit abu. Allah. Dia rokok ketek. Dia muafiq. Fatihah imam tak tanggung. Dia kena tanggung sendiri. Dia tinggal Fatihah. Sah dah sembahyang. Batal sembahyang. Kecuali kalau dia tambah keriang. Rakaat tu jadi lara. Dia pergi tambah. Dia tinggal Allah. Fatihah aku tanggung sendiri. Dia tambah kat orang. Tak apa lah. Biasa orang tambah tau. Balik awal tu batal sembahyang. Sebab tu jangan pandang rendah ilmu sembahyang. Bapa banyak ngak seorang mesti ilmu sembahyang. Kerana 5 hukum Islam. Zakat setahun kali. Betul tak? Puasa setahun kali. 30 hari sebulan. Dan bagi haji belum tentu. Kalau tak ada piti tak pergi tu. Tapi sembahyang saking kaya sakit tak kira siapa, semua tiap-tiap hari sembahyang. Kenapa tu? Dan saya suka buat perumpamaan 2-3 hari ni tuan-tuan. Haji ni tengok ni yang pertama apa dia panggil? 2 kalimah syahadah. Ni sembahyang. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Baik. Pegang esek ni. Ni. Esek ni. Selepas Allah kali haji. Nampak gini. Jatuh dah esek? Dah. Sebab tu haji ada tak orang tinggal? Ada. Tak apa? Tak apa. Hukum yang keempat kenapa? Hukum yang keempat zakat. Selepas zakat. Jatuh dah esek? Dah. Sebab tu zakat ada orang tak bayar. Kerana tak mampu. Zakat fitrah malam raya tinggal 2 sen lah kau cek zakat apa. 2 sen tinggal. Untuk anak isteri pun tak cukup. Dia tak wajib bayar zakat. Sebab tu tak jatuh, tak gugur kamu. Betul tak? Hukum Islam ketiga berapa? Puasa. Selepas jatuh dah set? Dah. Ni faham ni? Tak jatuh. Sebab tu orang tak puasa ada rukhsah di benar tak puasa. In kuntum marda, sakit atau ala safarin ataupun musafir boleh tak puasa. Syarat qada. Ada orang tak payah puasa, tak payah qada, bayar fidyah je. Orang sakit tua tak ada harapan sembuh kata doktor. Ada yang qada. Bayar fidyah je. Faham ni? Baik. Hukum Islam kedua kenapa? Sembahyang. Cik selepas. Tengok selepas biar ada pun. Jangan nak saya. Jangan nak saya. Kuci lepas hukum Islam kedua. Macam tu. Betul tak? Sama lah. Lepas kedua, lepas pertama jatuh juga. Sebab tu ulama kata 2 benda besar lah Islam. Tinggal hak lain habis Allah tak ada. 2 kalimah syahadah tak mengucap, sembahyang Allah terima tak? Tak. Sedekahlah juta sehari. Kalau tak mengucap 2 kalimah syahadah, kalau tak Islam Allah tak terima. Yang kedua sembahyang. Orang tak sembahyang puasa Allah tak ada. Orang tak sembahyang Mekah 8 kali Allah tak ada. Orang tak sembahyang sedekahlah 1000 sehari Allah tak ada. Patah orang khabar nak zakat keluar, sedekah keluar, atapnya beri, batunya beri. Tuan-tuan, tapeknya beri. Sembahyang tak Allah tak ada amalan. Soalnya sembahyang. Sebab tu kena jaga mana. Biar 8 kali ulang pun benda tu musalli tak apa, pergi kerja.
Saya bukan belajar, ngajar siap. Berapa kali dah khatam? Tiap kali pusing jumpa hak tak tahu. Tiap kali pusing jumpa hak tak ingat. Tu kuasa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faham lagi? Dia tuan-tuan sekalian, jangan dengar makna ni sembahyang. Jebeh apa? Jebeh. Banyak lagi kita tak tahu, tak layak jebeh tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, Allah Taala perintah kepada kita. Apa tadi? Hukum hakam yang berubah supaya kita faham, dan beramal dengan ilmu lah yang menyebabkan kita faham keadaan yang berubah hukumnya. Jadi doa iftitah sunat hai'ah, ada tempat dak sunat pun afdal tinggal ketika tadi masuk wah ngelah baca Fatihah tu. Dan doa iftitah jadi haram baca bila berubah pula. Tadi makruh, sunat, makruh, haram pun ada. Ni tujuan belajar. Lepas tu kadang-kadang kita dengar tok guru, ustaz-ustaz cakap kejap wajib, kejap sunat. Kita kata kenapa keluar kelek? Kejap sunat, kejap wajib. Mu tak tahu dah. Dia kata tok guru dah tahu. Dia kata ustaz-ustaz, kita dah reti, lepas tu kena mari belajar. Hukum fiqh ni dia anjal. Murunah, kejap wajib, kejap sunat, kejap makruh, kejap haram. Dak lari 5 tu. Doa iftitah berubah jadi haram bila? Sebut sama lah. Bila? Waktu suntuk 5 minit nak asar. Zuhur tak bayar ni 5 minit kita asar. Ketika itu kalau baca hak sunat, bukan doa iftitah ya, hak sunat-sunat lain kita akan belajar kayak gini, menyebabkan keluar waktu haram hak sunat. Ma'adda ila haram fahuwa haramun. Apa yang jadi sebab berlaku benda haram? Kenapa benda haram? Mayang luar waktu kan haram? Betul tak? Sengaja tak sengaja lain. Kita sedar kita dah mayang lagi, maknanya sengaja. Tapi dalam waktu dah ada sering. Tapi 5 minit je tinggal. Ketika itu kita duduk waktu yang sempit. Bukan sengaja. Adalah sebabnya. Jeng tengah jalan ke apa ke tu sekalian, tinggal 5 minit. Musim perayaan, tak jalan jeng. Tinggal 5 minit. Nak buat apa ni? Ketika itu baca hak wajib sudah. Kerana doa iftitah saja berapa saat dah ni. Nampak? Kalau baca hak sunat keluar waktu dosa kita tuan-tuan sekalian. Faham ni? Maka masa ambil sembahyang ambil hak wajib saja. Masa sembahyang pun baca yang wajib saja. Kerana tinggal 5 minit. Ni saya sebut sama dah, tak mau sebut dah malam ni. Habis tuan-tuan. Yang suruhnya kemudian maka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Bila nak baca? Sebelum Fatihah. Hukumnya sunat hai'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma baca sir. Baca secara perlahan. Lagi ada lagi buat macam tilawah Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu imam. A'udzubillah buat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Terawih pula tu kena jah dia orang. Bacalah semayang dengan tartil, tak boleh dengan tahqiq lambat macam tarannum. Dan auzubillah itu baca secara diam, secara sir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Habis. Dah baca tak apa, tak ada masalah. Sunat hai'ah. Baca boleh pahala. Yang keempat dan setengahnya daripada sunat-sunat hai'ah adalah membaca amin. Kemudian daripada selesai membaca Fatihah, dinyaringkan pada semayang yang dinyaringkan Fatihahnya, dan disirkan yang ini dipelahan pada semayang yang disir. Ni kalau semayang seorang ataupun tu imam. Lepas Fatihah sunat baca amin. Tak teringat tak baca amin, tak batal. Kalau batal dia ingat baca ihdinas siratal mustaqim tu batal. Benar. Amin tak apa. Kerana menyebut amin itu sunat hai'ah. Ingat tu. Yang kelima dan sunat makmum mengucap amin bacaan imamnya bersama dengan ucap imamnya. Yang seluruhnya makmum bila dengar imam amin maka sebut amin. Dan Nabi sebut dalam hadis yang selalu kita dengar, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambih.
Orang yang aminnya serentak dengan amin tu imam, dia serupa-rupanya serentak dengan amin seluruh malaikat, diampun dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa kecil diampun oleh Allah. Kita berasa tak ada dosa kecil. Saya cakap itu lah. Kerana dosa kita belamuk nana hak kecil, hak sedar belamuk. Betul tak? Minum air kotak piung lepong kata itu dosa kecil tu. Kan? Dosa kecil ni dosa yang tak sebut dalam Quran, tak sebut dalam hadis. Nampak macam tak ada benda, tapi salah tu dosa kecil. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak doa lalu Allah boleh ampun dengan amal soleh. Antaranya menyebut amin. Sebab tu tolonglah saya pesan kamu, bila amin jaharkan, kuatkan. Jangan buat macam kita ni sutung. Sutung nampak muka bunuh sutung. Tak bunyi rasa. Biar bunyi amin tu orang panggil jahar. Jangan mecah pula. Bahasa Ustaz kata aku amin. Tu bukan jahar, tu maruh. Ni tuan-tuan sekalian, sebut dengan jahar amin. Boleh 20 orang gegar sudah. Jadi syiar. Orang lalu ramai orang surah. Betul. Jadi tuan-tuan tu syiar, maka sebut dengan jahar. Teriman niat dah. Lepas Fatihah, Baqarah, pekas dak semangat. Malam pertama terawih pula tu patah tangga. Betul tak? Malam pertama macam biasa lah. Malam khodoh. Malam ke-10 kau 10 malam terakhir satu sah saja. Hak lain Lailatul Qamar. Cari kain nak buat lasi. Jadi cari kain, cari baju, bulan Syaban budak pergi cari lalu. Jangan kacau Ramadan. Kalau boleh lah, kalau boleh pergi cari lalu. Ada orang yang marah, awal je raya Syaban baru. Bukan dah aku lah, aku tak mau kacau Ramadan. Apa gitu? Tak mau kacau. Ni 10 malam terakhir masa tu lah penuh. Tak salah, boleh pergi cari. Apa dak bangun malam tu kacau. 10 malam tu ya Allah Taala kata, nak ulama sebut pandangan paling kuat 10 malam terakhir ada Lailatul Qadar. Untungnya siapa boleh baca Quran kena malam itu Qadar, baca Quran 80 tahun baca Quran. Kena malam Lailatul Qadar main sunat 80 tahun lebih tuan-tuan main sunat. Jeng ni malaikat daripada bumi sampai langit jeng, tak ada ruang kosong. Masing-masing turun tunggu siapa minta terima, minta dulu. Tiba-tiba 80 tahun dihidup, 30 tahun dihidup, kali habuk tak pernah cari Lailatul Qadar. Ni orang tak sungguh dengan Tuhan. Orang tak sungguh dengan Tuhan lagu mana? Berjuta kali Allah tak ambuh dia. Ingat Allah nak kat kita. Faham tak? Tu makna istighna. Mu nak aku berlipat kali ganda aku nak kamu. Mu tak ambuh aku, berkali-kali aku tak ambuh mu. Tu maknanya. Faham tuan-tuan? Jangan sampai Allah tak ambuh kita. Bila Allah tak ambuh kita, bukan kita malah baca Quran, Allah dah benar kita baca. Allah tak ambuh dengar terus suara kita. Dan gitu tuan-tuan, you buat mari sibuk ni, dah setuh. Sedangkan Nabi Ali syurga, jamin syurga, neraka haram setuh tubuh Nabi, tetap bangun 10 malam terakhir. Aisyah kata Nabi ikat kain, dak setuh bini, rehat dulu rehat. Abang nak fokus ibadat. Iktikaf di masjid 10 malam terakhir. Kita siapa sini ahli syurga? Cakap angan. Tuan-tuan sekalian, tak ada seorang, apatah lagi kita, maka lebih lagi kena cari dan usaha. Sebab tu tuan-tuan orang beriman, dia tak sabar nak masuk bulan Ramadan. Maka carilah baju raya, kalau boleh bukan wajib. Kalau ada waktu lapang, cari dulu lah. Ni bulan ni cari dulu. Ya, nak aktif ni pun biar raya. Cari. Kalau nak cari bulan Ramadan juga, jangan ganggu ibadah. Faham? Ni 10 malam terakhir pelopong. Moci-moci ibu-ibu pelopong Melanda celah telinga. Tak ada nak celah hidung. Pelopong kali. Cucu kata tu sakacah aku nak buat kuih. Umur 40 tahun atas dah tu. Lokal 28 tu. Faham? 40 tahun atas dah belaka. Kejar dah 10 malam terakhir. Nak buat kuih tak salah. Bukan kata salah. Buat lah. Pasal semayang bangun, dia ambil semayang 2 rakaat padang. Nenek sibuk dengan kuih, tak bangun terus. Amal ibadat tak tambah. Esoknya sadak sudah di hadapan
Allah. Boleh faham? Jadi tuan-tuan sekalian, carilah, kalau nak cari saja. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, fokus saya bukanlah mengatakan haram cari baju raya buat kuih, tidak. Yang kita nak marahnya tinggal benda yang utama. Baik. Jadi tuan-tuan, bila Nabi ajar ucap amin, buat biar bergegar amin, bergegar syiar. Tu imam semangat PK baru, orang ramai, tiba-tiba habis Fatihah tak ada orang. Amin tu tak ada orang. Orang ada, amin tak dengar. Amin bunyi angin. Tu imam tu layan Baqarah mana. Imam pun inna a'tayna. Tu pun saya. Inna a'tayna kal kausar. Allahu akbar. Harga mesti sudah. Padang muka. Dah semangat langsung. Jadi tuan-tuan sekalian, sebutlah amin. Rupanya boleh pahala apa dosa punya. Benda mudah Dua suku kata. Dah, kita tengok. Tuan-tuan sekalian. Amin. Kelelah sebut. Mudah. Amin. Tuan-tuan sekalian. Pahala apa dosa. Rupa-rupanya. Kenapa? Kita memohon pada Allah, terimalah doa tu imam. Doa yang paling besar kali dalam dunia. Doa lah sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu amin yang paling afdal. Habis tuan-tuan sekalian. Dan sungguhnya sunat berhenti saktah antara Fatihah dan amin, dan antara amin dan surah, dan antara surah dan rakaat. Sampai situ saja malam ni insya-Allah. Baik, kenapa saktah? Berhenti sekejap. Fatihah dengan amin, dan amin dan surah dan rakaat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lihat, boleh? Dah. Boleh. Tapi sunat saktah. Apa makna saktah? Berhenti sekejap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sunat. Lepas amin, amin. Senyap. Baru sambung surah. Surah, senyap. Baru rakaat. Boleh faham ni? Dan pada imam pula sunat dia saktah lepas dia baca Fatihah, untuk beri peluang makmum baca Fatihah. Kalau nak baca selalu, biar baca panjang sikit, biar makmum dan Fatihah. Ni dah tunggu pendek pula tu. Pada makmum tunggu tu imam baca. Bila Nabi ajar, Allah Taala ajar, quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dengar ayat Quran, diam dan dengar dan diam. Tu kita diam. Masa imam baca alhamdulillahi rabbil alamin, kita diam. Terah sampai waladdallin, kita diam. Lepas amin kita pula baca. Lalah tidak tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Hari sudah. Tuan-tuan sekalian, ini tak erti. Sunat tunggu saktah, tunggu ya imam, biar makmum habis baca. Tak pun beri dia baca sekejap. Kalau nak baca lalu juga, baca panjang sikit biar dan makmum habiskan Fatihah. Faham Kalau imam tunggu tu, imam boleh baca boleh tak? Boleh baca surah boleh? Boleh. Sunat. Dia niat dah nak baca Qul huwallah. Mana? Amin. Lepas ni aku nak baca Qul huwallah. Ibu baca seorang Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Sunat. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baru dia baca. Tadi baca seorang. Sementara dia diam tunggu makmum Fatihah, dia boleh baca surah. Faham? Kalau faham, apa lagi tunggu, tutuplah kitab. Tuan sekalian, kitab yang kedua pula insya-Allah. Habis tu padang tu, kita sambung yang ke-7. 17 tak? Bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala. Muka surat 13 bawah sekali selain itu. Kata tuan perkara yang dirahmati Allah, kitab yang kedua Tanbihul Ghafilin. Selain itu, ia juga merasa amat dahaga, lalu meminta pada malaikat zamaniyah air.
Maka malaikat Zabaniyah membawa kepadanya minuman tembaga cair. Allahu Rabbi. Kita cerita bab ni, orang minum arak. Masih pada bab syaribil khamri. Babun fi uqubati syaribil khamar. Bab pada menyatakan balasan orang minum arak. Disebut minum arak, segala yang terlibat sama hukumannya. Tak minum bawa lori sama. Tak bawa lori pakai baju je ada kasbuk sama. Badak segala hak terlibat. Kerja di kilang ni dak minum pun sama, hukumannya sama. Barak sesetih tuan-tuan. Faham? Orang jual anggur, jual pada tahu dah, hak beli tu tahu dah tokai arak, memang awak arak, haram jual. Saddu zara'i. Faham? Jadi tuan-tuan, bila duduk dan neraka, mereka merasa amat dahaga. Lalu meminta malaikat Zabaniyah air. Malaikat Zabaniyah ni siapa dia? Malaikat yang ada jumlahnya 13 orang, yang Allah dah buat dalam hatinya ar-rifqu war-rahmah. Manusia tuan-tuan, jahat terana pun dia ada hati kecil dia. Belah kasihan, baik dia ada, jahat terana pun dia ada baik. Betul tak? Firaun, jahat Firaun kan? Bila Asiyah kecek, lepas dak tarah Nabi Musa duduk dalam istana dia, hak luar yang bunuh habis. Tu manusia jahat terana tu Firaun. Tak usah ke keting nah. Keting keting ni mak betul ni. Gangster lambat orang kampung ni. Buat warung dah. Tuan-tuan sekalian, usah ke keting apa nama? Syak tu gangster pelawak ni. Ni Firaun ni jahat sungguh ni. Tuan-tuan, dia beri ada juga rasa dia panggil ar-rifqu. Tapi ada satu makhluk Allah dah buat langsung. Nanti dia tak ada belah kasihan, tak ada langsung belah kasihan. Walau 0,0,0,01 tak ada. Allah buat kosong. Ar-rifqu war-rahmah. Allah dah buat dalam hati dia perasaan belah kasihan. Itulah Zabaniyah. Kita, makanan kita nasi, betul tak? Maka Zabaniyah makanan dia kata orang. Ingat tu? Kita dak akan nasi lapar kenalin. Zabaniyah dia akan lapar kenalin kalau dak kata orang. Tu kerja dia. Maka kata orang tu makanan asasi Zabaniyah. Boleh faham? Jadi tuan-tuan, bila dia minta air dengan malaikat Zabaniyah, maka malaikat Zabaniyah membawa kepadanya minuman tembaga cair. Allahu Rabbi. Tembaga nak cair kena buat mana? Panas. Kena panaskan dia. Itulah menggelegok tuan-tuan. Dan apabila ia minum, berguguranlah gigi-giginya tercabut. Apabila sampai minuman tu ke dalam perutnya, terus keluar melalui duburnya, seterusnya kembali seperti mula. Ini sifat dalam neraka. Atas dunia sumbak tembaga panaslah perut, mati sesat. Hari kiamat la yamutu fiha wala yahya. La yamutu fiha, nak kata mati tak mati, wala yahya, nak kata hidup tak hidup. Diseksa macam mati, hidup. Nak kata hidup, macam mati pula. Tuan-tuan sekalian, tu seksaan. Gelegok, acur perut, badalnahum juludan ghairaha. Allahu akbar semula, comel mula. Kemudian begitulah siksaan orang yang minum arak. Kita berlindung daripada Allah daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Minta lindung tuan-tuan sekalian. Minum dia lain lah, berlambuk dia air tuan-tuan sekalian. Arak ni bapak segala maksiat. Ada seorang ahli ibadah, dia sangat kuat ibadat. Mayang banyak, zikir banyak, qiyamullah banyak, baca Quran banyak. Setan nak kecek dia tak berjaya sama. Tapi adakah setan dia putus asa? Tak. Dia kecek suruh tinggal sembahyang, tak berjaya. Suruh tinggal tak apa sembahyang mai seorang sudah, jangan jemaah, tak berjaya. Tak usah berzikir tak berjaya. Berzikir sikit sudah, tak berjaya. Tak berjaya. Akhir sekali setan punya pandai, punya bijak, dia berupa seorang lelaki. Ini setan, dia tak putus asa. Dia tak berjaya kehikut jahat je, kehikut baik. Dia tak berjaya suruh kita buat benda jahat, dia suruh buat benda baik.
zahirnya jahat, niatnya ada. Jadi dia berupa seorang lelaki. Bila dia berupa seorang lelaki, dia beribadat tepi lelaki ni. Ahli ibadat tadi, dia beribadat tepi dia. Ahli ibadat ni tengok, oi, bagus ke tua ni. Kenapa? Tua-tua setan makan tak setan? Setan makan tak? Setan makan minum macam kita tak? Kecim berok macam kita tak? Dah. Faham? Boleh jadi dia kecil tapi tak macam kita. Jadi tuan-tuan, dia berupa jadi manusia. Dia semayang baca Quran, tak makan, tak minum, tak berok, tak kecil. Ahli ibadat ni kata, ai bagus pakcik ni, wali ke benda? Hebat dia ibadat pada aku. Ingat aku hebat dah. Lalu dia pun tanya, wahai pakcik, lagu mana nak jadi hebat macam pakcik? Boleh ibadat tak tidur, tak makan, tak minum, tak kecil, tak berok. Syaitan tu boleh buah. Bila tanya, syaitan pun nak masuk jarum. Mu nak jadi hebat macam aku? Mu nak? Baik. Mu kena berzina. Nampak tak? Ini cocok tu. Mu kena berzina. Orang lelaki ni kata mana boleh. Zina dosa besar. Dia kata kalau mu tak mau berzina, beginilah, mu bunuh orang sudah. Dia kata lagi tak boleh, dosa besar. Dan beginilah, kalau mu nak jadi macam aku, mu nak jadi tak macam aku, nak ibadat tak berhenti, minum arak. Ini bahaya tuan-tuan bila jadi ahli ibadat tanpa ilmu. Kalau kita orang berilmu, kenal lalu, bukan manusia je ni tak kecil berok ni. Faham? Kalau kita orang berilmu, kenal lalu tuan-tuan sekalian, tak tidur, tak kecil, tak berok, bukan manusia. Boleh jadi malaikat ataupun syaitan, jin. Dia dua makhluk yang boleh berupa ni, malaikat dan jin. Mai suruh minum arak bukan malaikat, syaitan lah tu. Jadi tuan-tuan, akhir sekali dia kata mana boleh minum arak, haram. Syaitan kata gini sikit apa dah. Dia pun minumlah sikit arak kerana teruja nak jadi macam dia ni, padahal nampak dah sesat tu oleh kerana tak ada ilmu. Jenis ibadat haji, ilmu tak belajar, faham lagi? Jenis mari surah mayang, orang kerja tembok. Mari dengar tembok. Mari dengar, mari sembahyang tembok. Sembahyang jemaah mari. Ustaz ngajar, dia berpimpin tangan, pergi minum kopi. Tuan-tuan sekalian, sudah minum kopi, mari mula sembahyang. Dia dah ambil berat tentang ilmu. Maka dia jadi ahli ibadat yang jahil. Ulama kata orang alim yang tidur lebih mulia pada orang jahil beribadat. Apa makna? Dengar mana ni? Ulama kata orang alim yang tidur lebih mulia pada orang jahil yang beribadat. Apa makna? Bukan suruh tidur, bukan. Nak khabar tingginya martabat orang alim. Tidur orang alim pun berpahala. Kerana tidurnya atas sebab yang diajar Nabi. Bila dia tidur, malam. Bila dia tidur, tengah hari sekejap. Nabi ajar. Nampak tak? Ini orang berilmu. Lebih mulia pada ibadat orang jahil beramal tanpa ilmu. Dia pun minum arak sikit. Boleh jadi sikit, tak boleh jadi arak kan? Minum sikit lagi. Lepas tu minum sikit lagi. Lepas tu botol. Lepas tu 2 botol. Lepas minum arak, mabuk, berzina dengan orang puang. Tadi tolak zina. Bila berzina, takut berzina, dia rogoh orang puang. Bila rogoh takut orang puang mengadu, dia kena hukum, dia pun bunuh. Tadi tolak zina, tolak bunuh, tolak arak. Oleh kerana arak sikit, rogoh, bunuh. Cukup kah? Apa makna? Arak itu kepala segala maksiat. Baik itu Islam sangat melarang minum arak. Boleh faham? Ramai mana orang minum arak, mabuk, langgar orang, mati 4 orang kerana dia minum arak. Hak jelas gini orang tak bising. Nampak? Tak bising. Minum arak, langgar, mati 4 orang. Senyap. Tapi kalau mak tapi terbakar, dia suruh tutup mak tapi. Betul tak? Tuan-tuan sekalian, ambil peluang, tak berhidah ke Islam. Boleh faham? Apa universiti terbakar, dia suruh tutup universiti. Jadi tuan-tuan bukan salah mak tapi, bukan salah universiti. Adalah benda lain yang salah tu. Tapi oleh kerana kebencian, nampak lalu. Hak jelas ni tuan-tuan merosakkan, dia tak bersuara. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu bahayanya
arok. Baik, habis. Jadi tuan-tuan, kemudian Rasulullah bersabda sikit lagi, kita pergi habis bab ni. Barang siapa yang ada di dalam hatinya 100 ayat Quran, padahal ia meminum arak, tiap-tiap huruf daripadanya datang kepadanya pada hari kiamat, menyumpahnya di hadapan Tuhan sekalian alam. Sedangkan pada siapa yang disumpah oleh Quran, ia akan binasa. Lepas tu kita kena faham, orang baca Quran dua jenis. Yang pertama, Quran yang dibaca jadi hujah atasnya. Yang kedua, Quran yang dibaca laknat dia balik. Sebab tu ulama ajar doa, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Jadikan Quran hujah untuk kami, hujah yang baik yang selamatkan kami, la hujjatan alaina, bukan hujah yang membinasakan kami. Itu kata Nabi, kam min qari'in, berapa ramai orang boleh baca Quran, pandai siap, berlagu siap, Quran laknat balik. Kenapa? Tak beramah. Baca Quran dia pandai kali, tiba-tiba hak Quran larang dia dulu kali buat. Tuan-tuan, orang begini dilaknat oleh Quran. Sebab tu tuan-tuan, Quran yang pertama baca, yang kedua faham, yang kedua bila nak baca belajar tajwid, lepas tu kena faham, lepas tu kena beramal. Ini perintah Allah tentang Quran. Nabi Sayyidina Osman telah berkata, jauhkanlah olehmu daripada Arab. Sesungguhnya terdapat pada umat Nabi dahulu seorang lelaki yang terlalu kuat beribadat pada Allah. Tu. Maka seorang perempuan yang amat jahat perangainya telah datang kepadanya dengan berkata, aku datang memanggilmu kerana aku dijadikan untukmu. Lalu datanglah lelaki itu bersama perempuan itu, dan kedua-duanya pun masuk ke dalam rumah. Kemudian pintu rumah ditutup dan dibawa kepada lelaki itu seorang hamba lelaki dan satu bekas Arab. Perempuan itu berkata lagi, aku memanggilmu untuk mengajakmu berzina denganku, atau membunuh hamba ini, atau engkau minum arak ini. Selagi kau tidak lakukan salah satu daripada 3 perkara, sudah tentu aku tidak bukakan pintu itu. Maka berfikir lelaki itu, jika aku membunuh hamba adalah terlalu besar, dan apabila fikirkan zina itu pun dosa besar. Akhirnya dia pun mengambil bekas arak lalu meminumnya. Setelah habis diminum, ia menjadi mabuk dan telah membunuh hamba itu. Kemudian yang berzina pula dengan perempuan itu dalam keadaan mabuknya. Ini jalan cerita satu lagi. Tadi cerita lain. Hak ni juga menggambarkan arak tu bapak segala maksiat. Seorang puan ambil dia pergi rumah dia, tutup itu. Atau ada arak, atau ada hamba. Hak puan ni kata pilih 3. Mau nak bunuh hamba ni ke, nak berzina dengan aku ke, nak minum arak. Dia kata bunuh orang, besar dosa. Berzina, besar dosa. Arak, besar arak tapi boleh tahan, tak sakut dengan orang, dia pun minum arak. Bila mabuk, dia berzina, bunuh. 3-3 je buat. Apa makna? Arak bapak segala maksiat. Habis, oleh itu jauhkan olehmu daripada arak, kerana sesungguhnya segala jenis kejahatan tidak berhimpun sekali bersama dengan iman. Ingat iman tak akan duduk sekali dengan segala jenis kejahatan. Dia mudah Baik campur baik, jawapannya baik. Buruk campur buruk, jawapannya buruk. Baik campur buruk, jawapannya buruk. Faham tak boleh campur iman dengan kejahatan. Sebab tu kata Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang itu ketika dia nak berzina, dia ada iman. Dan bila dia berzina, sah masa itu tak ada iman, ataupun lemah yang paling tahap, paling rendah. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita semua dijauhi daripada amalan yang Allah Ta'ala tidak redha ini. Dan saya yakin kita semua dah pernah minum arak. Tapi kena ingatlah 10 yang lain yang sakut paut dengan arak juga jangan kita terlibat. Abang mak contoh ni, mari dah pergi arak, abang mak sembuh penuh. Lori besar pula tu 8,000 bawah. Wak beli baju harian tau 8,000. Maka fikir, sah lori tu memang lori arak. Wak akut lori arak, ya tak pun wak alik lah. Ada tu rezeki dari Allah Ta'ala balah. Faham? Kalau ada ricak, bapak kita sama dosa tanggung macam orang minum arak ni. Contoh. Faham habis. Wallahualam, kita berhenti situ tuan-tuan sekalian. Kita sambung akan datang yang baik pada Allah, yang kurang daripada saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala.
اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.